Berapa kali kita subuh? Nak tunjukkan solat tu berat. Yang padahal dah panggilan, dah panggil ni hayya 'alas salat. Ya tu dah panggil dah. Ya. Tak cukup panggilan daripada muazzin. Ni kita mak ayah ni pula dalam rumah ni. Solat. Yelah nak solat lagi. Solat, dia nak solat lagi. Banyak solat sampai setengah jam, sampai sejam masa dia. Masya Allah, wa inna laka. Ya benar. Kadang-kadang nak solat lagi, solat lagi tangan. Kadang dah pula kat dapur. Kalau tak kan, kalau tak bukan nak solat, dia terus dia. Tapi kerana nak solat, wa inna laka biratun. Angkat dia lagi. Jumpa roti canai pagi tadi yang kenyang. Sedap juga cincang malam. Yang tu makan masa orang 20 minit. Wa innaha lakabiratun. Mak dia pun sama juga. Dia nak pergi beli air, nampak pula cermin. Nampak pula jerawat. Pijit jerawat 15 minit kan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tuhan tak tipu yang mesti. Memang berat sungguh. Kalau orang itu sudah direnggangkan ibadah solat, itulah antara anugerah nikmat yang terhebat. Dan suka solat, menunggu-nunggu waktu solat, solat khusyuk, dah dia dapat semua dunia dan segala isinya, dapat semua. Tapi bagi kita yang masih merasai solat dengan keberatannya, ya kita kena cari hati kita. Tak jumpa hati, tak jumpa hati. Hati itulah muslimat. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, carilah hatimu dengan mengingati mati. Cari dia. Muslimat masa dah cakap ni, muslimat terasa tak yang memang betul hati kita tak mana-mana? Terasa tak? Terasa kan? Ya Allah, kalau benda ni benda perjalanan menuju Allah ni muslimat, dia kena ada riyadhah, latihan. Ya? Baru boleh istiqamah. Jadi kalau bila macam kita buat latihan muslimat, macam kita nak masuk sukan, kau ada lagi lah yang ingin nak masuk sukan ataupun nak sukan badan, ya? Dia mesti melalui fasa apa ni? Untuk stamina je. Jadi untuk stamina ni memang kena, sebab badan kita ni semua dia nak respon dengan kebiasaan. Ini kebiasaan. Sampai kita makan ubat tu puan-puan, doktor tu pesan menyatakan, kalau kita makan ubat tu pukul 8 pagi, esok pun 8 pagi juga. Jangan pula adakan ubat yang jenis yang mesti ikut aturan sampai sebulan, ubat hormon kan. Jangan pagi ni 8 pagi, esok 8 malam. Nanti kita punya sistem badan pening nak selaraskan benda tu. Tengok. Dia diajar dengan latihan, kebiasaan. Yang betul, cara yang sama. Sama juga dalam bab-bab kerohanian ini. Tengok bila mana Imam Ghazali kata, cari hati kamu ketika mana kamu mengingati mati. Ini riyadhahnya. Riyadhahnya baca Quran latihannya. Latihannya solat yang khusyuk. Yang ketiga, latihannya apa? Kena programkan diri kita untuk banyak-banyak ingat mati. Kadang-kadang ada orang payah sangat ingat mati. Dan duduk depan jenazah pun masih lagi fikiran dan hatinya jauh daripada mengingat mati, kerana hati terlampau liar. Depan jenazah, pergi lawat orang meninggal, kan, lawat jenazah. Bukan nak ambil ibrah pengajaran daripada kematian, tapi masih lagi kita mendengar cerita-cerita keduniaan. Bayangkan macam mana hati. Tak jumpa hati walaupun jenazah depan mata kita. Tak jumpa hati walaupun kita yang menguruskan jenazah. Oi, Masya Allah, hati dia sangat dia. Yang urus jenazah, yang gali kubur, ya. Ini semua berkait dengan benda-benda kematian. Tapi kadang-kadang ini pun tak jumpa hati. Bayangkan.
Bayangkan ke mana hati kita dah pergi. Bayangkan ke mana hati kita dah lari. Sedangkan nanti bila kita mati, hati inilah satu-satunya yang kita nak persembahkan kepada Allah. Inilah satu-satu yang kita nak persembahkan kepada Allah. Tapi masa kita hidup, kita tak pilihkan hati kita nak buat apa, tak boleh. Kita solat tapi tak apa hati. Kita baca Quran separuh hati. Kita hati kita pun. Macam mana kita nak istiqamah? Sebab kita tak dapat kuasai hati tu. Ya, tak dapat betul-betul nasihatkan hati tu. Tak betul-betul pegang hati tu. Kata Imam Ghazali yang ketiga, carilah hatimu saat kamu mengingatkan. Mutaakhir ini macam banyak pula cerita orang-orang meninggal dunia. Yang orang-orang tu kategori orang-orang popular terkenal. Ramai orang meninggal ya, orang meninggal. Tapi kesan orang popular tu meninggal, dia kadang-kadang cepat dia berkata, ya Allah, kita nampak dia di sana, nampak dia buat itu, nampak dia macam itu, tiba-tiba mati. Yang muda mati, yang tengah umur mati, yang tua mati. InsyaAllah. Tapi ada orang yang tak nak berfikir, dia tak nak cari hati dia. Kalau tengok orang ramai, orang mati, dia kan nak buat istana lah, semua mati. Itu boleh hati dia. Itu boleh dia. Kita pun kadang buat-buat juga kan. Buat-buat. Sebab hati tu keras. Bukan nak ingat sangat pun. Hati tu keras. Tapi kita buat-buat. Kita fikir-fikir juga. Bayangkan kalau kamu nanti yang mati, kita buat-buat dia sebenarnya. Sebab dalam datang sendiri, tak datang hati tu keras. Kita buat-buat tu. Tapi kena nak makcik tadi, mana nak buat apa? Saya dah fikir-fikir, semua hati dah ke. Bayang. Padahal memang disuruh fikir. Memang disuruh beringat. Memang disuruh peruntukkan masa untuk apa? Ingat. Kematian adalah rahsia besar. Rahsia. Kalau kita ingatkan tentang rahsia tu pun, ya Allah selamnya. Kita mesti pantang dengan rahsia. Ya, kalau suami cakap ni, abang ada rahsia dia cakap ni. Cakap abang. Nanti kita tunggu bulan depan. Boleh tak tunggu? Jangan bulan depan bang, sekarang je lah. Mana kan orang sekarang juga. Oh ya Allah, tak dengar rahsia. Tak tahu ke rahsia-rahsia. Takut korek rahsia. Tapi Allah jadikan ini rahsia besar. Rahsia besar. Cerdik macam mana pun kamu takkan dapat mencerobohi rahsia. Manusia ini cerdik, mesti Allah banyak cerdik. Cerdik. Dengan kemajuan sains teknologi, yang satelit yang dia buat tu, orang barat kita ni yang berebut kat Rusia dan apa semua, yang mereka semua membangunkan sains dan teknologi itu sebenarnya menunjukkan tahap kecerdikan. Sebab dengan satelit yang dihantar dekat angkasa tu, dia sebenarnya baru belaka muslimat negara-negara yang lain. Tak payah pergi jauh, tengok Waze dia lah, tengok GPS yang guna pun sesat tu kan, ya. Tengok yang itu kan, ya Allah, cerdik yang benda ni, kita kata kan, ya. Dia tahu semua. Dia letak nama rumah, nombor rumah kan. Memang betul-betul depan rumah itu. Rumah mak kat kampung pun dia tahu. Ustazah pergi ke Indonesia kan banyak jalan tikus dia panggil kan. Jalan tikus ni jalan kecil. Dia tahu. Dia suruh lah masuk kanan, masuk kiri, dia tahu jalan tu. Jumpa. Kata ya Allah, dia tahu juga jalan tikus. Padahal orang situ pun dia tak tahu. Orang situ pun dia tak tahu jalan. Agaknya tikus dalam rumah kita pun dia tahu jalan mana. Kita pandai mana jalan tikus ni. Ya? Sebab tu pun orang besar tak tahu kat mana FH370. Tak terima dia tak usah kata. Jalan tikus dia kat kampung apa, kat Indonesia pun dia tahu. Ustazah pergi ke Mencih, orang yang bawa tu kata, kita ikut jalan ni lah. Dia kata jalan apa? Jalan shortcut. Jalan tetap pun tak ada. Bolong-bolong lompak. Waste tu masih lagi bagi
ada 3-7 puasa yang besar tak tahu. Ya, mungkin ni permainan puasa-puasa besar. Yang muslimat kita hari ni memang kena baca Quran Nazilah. Kena baca Quran Nazilah. Kita tak tahu, kita duduk diam dekat USJ ni kan. Puasa-puasa besar sedang mengatur. Tapi malaikat lupa ada puasa yang ada di sini. Apa yang Ustaz nak kata ialah, macam tu sekali cerdiknya dia. Presiden Amerika, dia ada chip tu kat badannya tu. Dia tak chip kat badan. Siapa dia Presiden Amerika tu ada chip untuk kesan pergerakan dia ke mana. Cerdik manusia ni. Tapi nak tahu satu benda je, dia tahu tak bila dia begitu. Presiden Amerika datang sini naik kapal terbang khas dia tu. Ya, kapal terbang dia tu setiap inci tu ada sensor. Setiap inci. Kalau kereta kita di depan belakang kan, ya, itu pun ada kena jahat. Ini kapal terbang kosong setiap inci tu sensor. Kalau ada peluru berbatu datang, dia terbalik kepada peluru tu. Dia punya hampir teknologi dia nak ciptakan. Nak pasal apa? Nak jaga jangan balik mati dia orang dalam. Bila dia terbang, kiri kanan akan bawah kapal terbang lain yang escort dia. Dia tak tahu. Dia tak payah turun RMR, isi minyak. Dia boleh isi minyak atas udara dengan kelajuan yang sangat laju. Hebat. Kita pergi Shell, nak isi minyak motor, dia tulis kat situ, tutup enjin dia. Kan, ya? Dia kapal terbang dengan kuasa besar tu, tak payah tutup enjin. Tutup enjin jatuh kan, kan? Dia tutup enjin. Oh, hebat. Tapi dia tak tahu bahawa segala sensor yang dia ada tak boleh menjejaki malaikat maut. Dia tak ada jejak malaikat maut. Dan malaikat maut dalam kitab yang dikarang oleh Al-Qurtubi dijelaskan, sayapnya ada 400 sayap. Ada yang kata 600 sayap. Satu sayap itu pun seluas timur dan barat. Kalau orang itu orang yang kufur kepada Allah, setiap sayap itu umpama gergaji, besi, duri, semua. Ini rahsia Allah. Kita dah fikir, ya Allah, rahsia sungguh, ya Allah, tak ada orang tahu, ya Allah. Tak tahu bila, tak tahu bagaimana, tak tahu di mana, tak tahu masa itu kita dengan siapa. Tak ada siapa boleh jawab soalan. Kita datang berjalan kita hari ini sebenarnya melangkah mendekati kematian. Orang tak tahu. Allah mahu. Allah suruh kita duduk berfikir, merenungkan kematian, supaya hati itu kembali ke kita. Ingat-ingat hati, kalau kau rosak, takkan aku nak persembahkan rosak. Ingat-ingat hati, kalau kau musuh, takkan aku nak persembahkan orang yang bermusuh. Kita pun tak tahu berapa lama yang Allah berikan kita peluang untuk perbaiki kau oleh hati. Mari sini, sama-sama kita jadi orang yang bertakwa, sama-sama kita khusyuk pada Allah. Barulah muslimat, kehidupan itu lebih terarah daripada awal sampailah hari kita bertemu dengan Allah SWT. Muslimat yang dikasihi sekalian, walaupun kelihatannya sederhana, Ustazah yakin kita semua tahu benda baca Quran, solat khusyuk, ingat mati. Tapi tazkirah ni penting, kena ingatkan mati. Ya, ingatkan. Ini benda yang kadang-kadang kita hilang. Kita sibuk macam mana cara salah ini busuk dah macam mana. Sibuk macam cara lain. 3 yang ada yang disebut oleh para ulama. Kalau Ibnu Mas'ud sebut macam mana? Baca Quran dan kami majlis ilmu. Kemudian yang lain tak boleh juga berdoa nak memohon dikurniakan hati yang baru. Ya Allah, hati yang kau bagi hari sudah hilang, ya Allah, tak tahu. Dan liar, ya Allah, liar, ya Allah, tak mahu dah dipanggil-panggil. Tugas, ya Allah. Macam-macam cara dah dirawat, ya Allah. Benar dah aku merawat, ya Allah. Ya Allah, kirimkanlah, kurniakanlah aku hati yang baru, ya Allah. Hati yang meyakini Engkau, mencintai Engkau, hati yang takut. Boleh muslimat?
Ambil balik kaedah Nabi Zakaria tadi, ada 4 syarat. Bangun malam dengan air mata, bukan dengan air liur. Dan kita yakin, kita istiqamah, mohon apa? Rasanya dia bosan. Dia dah terlalu liar. Aku juga sudah penat untuk mengembalikan dia pada jalan. Muslimat yang dikasihi sekalian, 3 yang kita ambil daripada pandangan Imam Ghazali. Dan yang keempat, untuk kita istiqamah, tadi saya sebutkan, ya, mesti menekuni, memperbaiki, menyempurnakan yang fardu. Itu jalan istiqamah. Cek segala yang fardu, buat sebaik yang boleh. Baru datang jalan yang kelima, iltizam dengan amalan-amalan yang sunnah. Dan yang keenam, ini sebenarnya pokok perbincangan kita pada hari ini. Yang keenam, iaitu gabungan kembar. Ini kembar siang ni, namanya ialah zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Ingat selalu dua mesti. Jadikan ia 2 sayap. Seperti mana sayap sabar dan syukur, raja, harap dengan Allah. Sayap sebelah lagi, khauf, takut pada Allah. Yang ketiga, sayap yang apa? Zikrullah dengan tafakkur. Ini sayap. Muslimat naik kapal terbang, pantang satu sayap. Waliyahzubillah lah kan. Maknanya jadi apa dekat kita punya kapal terbang? Tak ada terbangnya. Kita pun tak naik ke mana rupanya. Ingatkan dengan Imam Kawali yang kita ni kan, rupanya tak pun, dia biasa je. Sebab apa? Sayap so patah lah. Sabar ada, syukur tak ada. Syukur ada, sabar tak ada. Sayap dia tak sempurna. Berharap dengan Allah ada, tapi takut tak ada. Ada yang takut ngajak, harap tak ada. Sayap dia tak sempurna. Sama juga dengan zikrullah dan tafakkur. Ini adalah 2 kekuatan yang besar dalam hidup kita muslimat. Zikir dan fikir. Pernah tak muslimat dihadapkan dengan ujian-ujian oleh Allah? Sudah kita fikir sampai pening. Kita berfikir, Allah macam mana saya akan masak lelaki aku ni, Allah. Jadi matang tengok perempuan lain licin, Allah. Contohnya, kita dah fikir. Aku dah kahwin dengan Timah tu ya. Timah ni nak Riza pula. Ni kalau kita berfikir boleh jadi sewa dengan muslimat. Fikir masalah orang ramai tu. Dia fikir banyak orang, boleh jadi sewa dengan muslimat. Kalau asyik berfikir, semua nak buat dengan buat. Yang sebenarnya kaedahnya silap. Kaedah adalah orang kata silap. Dia kena berfikir, tapi dia kurang. Dia hanya mengantarkan pemikiran dia dan nanti dia akan tepi. Anak buat masalah, fikir. Kita nak cek tuition mana lagi ni? Kita nak cek kaunselor mana lagi ni? Sanggup kita dapat berfikir. Kita kan tidak jalan bertindak. Kita pun ikut jalan bertindak. Semua akan kita berfikir. Penat tak muslimat? Penat. Hasil ada tak? Boleh jadi tidak ada. Lepas tu besok kalau jadi pun keukit balik. Semuanya membawa kepada jalan kegelisahan. Kenapa? Sebab telah berfikir tapi tidak ada zikir. Kalau rasa berfikir kemudiannya mewarisi kegelisahan, itu petanda paling jelas kita tak berfikir dengan cara yang betul. Kalau berfikir cara betul muslimat, tak rosak otak kita ni, tak rosak. Kalau berfikir cara betul, tak gelisah hati. Tapi sebab tak betul, gelisah, sakit hati, stres, dia macam-macam penyakit datang. Sebab tidak dapat diseimbangkan, difahami maksud kembar siang zikir dan fikir dalam bab tafakkur muslimat. Okay, dah saya bagi contoh dulu ya. Nanti ingatkan Ustazah, sebenarnya nak bacakan surah Fussilat ayat tentang istiqamah ya. Tapi dah terlupa juga. Ada surah hamba Allah yang paling lupa Ustazah.
Dia seorang isteri yang baik, ya. Dan masa dia datang tu memang nampak macam penat dah, ya. Penat. Kata ustazah, dia Kak rasa tak boleh nak ikhlas dah hati ni. Dia dah kahwin berpuluh tahun. Depan ustazah dia sebut benda ni, tak boleh nak ikhlas dah hati ni. Sekarang yang adanya yang sakit hati. Bukan kata hati makin bersih, tapi hati makin sakit. Sebabnya dia kata semua benda dia nak kena tolong suami dia. Ni nak sekolah ni, bayar yuran lah, bayar itulah, inilah, itulah. Ya Allah, tak berhenti akak nak kerja. Tak berhenti akak kerja. Akak dah tak boleh dah nak relax-relax dia sakit hati ni. Tak kali pagi tu, ingat tu bagi. Catat ni, hari ni aku bagi duit setengah kaki aku. Baru ke mana dia ada. Mana nak buat tu sakit hati ni. Geram. Rasa tak ada nak hormatkan suami ni. Sebab apa? Kita banyak tak menolong dia. Akak tak ada nak ikhlas rasa. Betul muslimat ni, kalau tak ada nak ikhlas ni, akak tak berbalai lah. Ya? Jadi kita tanya soalan. Pertama, suami tak kerja atau tidak? Dia kata kerja. Dia berusaha tak kak untuk mencukupkan nafkah keluarga. Dia kata usaha, tapi dia lah tak cukup. Ustaz dah jelas yang itu dulu kalau suami itu memang malas, suami itu memang tak tanggungjawab, itu kita settle sana lain. Tapi bila dia kata suami dia kerja, suami dia pun usaha juga. Tapi kadang-kadang, ialah setiap orang ni lain-lain kan. Mungkin dia punya kelulusan dia rendah, adalah tekanan dia. Tapi saya nak ambil poin itu dulu. Suami ni kerja dan usaha tak atau tidak? Dia kata kerja dan usaha. Okeylah kalau macam tu, ustazah cuma nak settlekan bab hati je. Yang bab isu keluarga, soal bagi-bagi duit apa tu, yang tu dia settle sendiri lah. Dia nak settlekan yang ini dulu. Sebab dia mengadu dengan ustazah, dia tak dapat mengikhlaskan hati itu. Jangan tekan, memang tenat dan tidak berbalik. Untuk akak yang sungguh sangka bekerja pagi petang, kemudian terpaksa memberikan beberapa bahagian kepada suami dan keluarga, kemudian akak sendiri cakap akak rasa kesakitan dengan setiap pemberian itu akibat tidak dapat mengikhlaskan pemberian. Benda itu tidak berbalik. Benda itu bukan akhirat yang kita rugi, dunia pun akan terasa berbalik. Ustazah mengajak dia tafakur pada dua perkara. Ustazah nak kait dengan tafakur dan zikir yang muslimat. Dan kata kak, mari kita tafakur dua perkara. Kadang-kadang kita menghadap sesuatu perkara tu memang kena kembali kepada zikir dan tafakur. Untuk ustazah bawa dia berzikir dulu mungkin masih lama kan, ya. Jadi ustazah kata tak apalah, kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bagi hati kita ini. Sekarang cuba akak dengar dua perkara je. Akak fikirkan, akak renunglah, cari balik hati yang hilang agar akak boleh mengikhlas. Pertama, Allah bagi akak rezeki, bagi akak harta. Betul tak? Dan waktu itu kan kita pun ada orang bagi rezeki kita terus kan, ya. Kita pun ada hak milik kita pada beberapa perkara. Ada yang bekerja dapat gaji. Itu maknanya pemberian Allah terus pada kita. Ingat konsep bila Allah bagi kita rezeki, bila Allah bagi kita harta, kadang-kadang jalan kita mencari harta tersebut, kesempurnaan yang membabitkan rezeki dan harta tersebut menyebabkan harta dan rezeki kita mesti melalui proses pembersihan, penyucian, proses untuk diberkat, disubur. Itu proses. Kita doa dengan Allah, ya Allah berkatilah rezekiku, ya Allah. Kita doa, ya Allah sucikanlah rezekiku, ya Allah. Ya Allah bersihkanlah rezekiku, ya Allah. Dan Ustaz akan tekan kepada kakak tadi, maha baiknya ini. Sebab Allah menjadikan jalan untuk harta dan rezeki akak dibersihkan, disucikan,
dan diberkati ialah dengan cara mengembalikan rezeki dan harta akak kembali kepada keluarga akak sendiri. Sebab boleh faham maksud saya. Jalannya apa? Ni rezeki kita ni nak dibersihkan. Kita duk faham rezeki nak bersih, ambil bagi sedekah kat orang, ambil bagi sedekah kat orang. Itu orang jauh muslim. Dalam Islam, orang dekat jauh lebih utama. Sampai Nabi kata dapat pahala qarabah dan sedekah. Pahala kerana dia kerabat dekat kamu, pahala sedekah. Jauh lebih utama. Cuba fikir, apa benda yang kita terkilat? Kita memang lebih rela untuk menolong orang jauh daripada darah daging kita sendiri. Kalau kata nak payah yuran anak, ini anak kita kan anak orang? Anak kita. Kalau kata nak beli barang dapur, yang nak makan kat dapur rumah kita tu kita kan orang? Kita. Heran kita. Benda sesimpel itu, bila kita memberi kepada yang dekat, kita sakit hati mesti. Tengok kita tolong adik-beradik kita muslimat ni. Kita lebih sakit hati tolong adik-beradik daripada tolong tu orang Kemboja, orang Thailand. Kita tolong orang Thailand lupa dah muslimat kan? Tak ingat dah. Takkan ingat lagi dia muka orang Thailand tu ada kat bawah pokok tu, rambut dia panjang-panjang tak dipakai. Takkan kita ingat muka dia. Tapi kalau tolong adik-beradik kita RM50 raya tahun depan, saya tahun ni dia minta, dia kata tahun lepas saya nak bagi RM50. Bila empat buat benda terbaik ni, setan mesti kata. Padahal kita belajar ni, kalau bagi, kalau sedekah kan nak ikuti dengan benda buruk, apa dia ukit-ukit. Tapi heran, menolong orang dekat menyakitkan hati. Menolong orang jauh tak apa pula. Tolong suami sakit hati, tolong anak. Padahal suami pun kadang-kadang keluarga itu balik pada anak-anak juga. Adik-adik datang orang, kita suruh tolong mak ayah kita, sakit hati tak? Sakit hati, tujuan kita tolong. Padahal itu siapa? Mak kita, ayah kita. Kita boleh tolong orang lain, mak orang lain, anak dia tak tolong mak dia, kita tak sakit hati dengan mak dan anak dia. Dia tak tahu pun anak dia ada, kita tolong dia. Dia boleh. Tapi dia tolong mak kita, kita sakit hati dengan adik-adik dia. Padahal kalau kita fikir positif muslimat, kita sebut tadi, cuba fikir. Harta kita memang kena dibersihkan. Rezeki kita memang kena cari jalan proses untuk diberkati. Dan Alhamdulillah, Allah jadikan sebab kita kena tolong suami, tolong keluarga, itu ini. Tapi itu jalan untuk keberkatan hidup. Allah memilih untuk tidak mengeluarkan rezeki dan harta itu jauh daripada kita. Sebaliknya berada dalam lingkungan anak-anak. Apa yang terkena? Apa yang sakit hati tu? Tapi sakit juga, sakit juga. Yalah, suami orang lain semua dia takut, kita kena takut tolong-tolong juga. Yang ini kita kena mengingat muslimah. Ya, sebab kes kita yang lain, kita tanya suami kerja dia tak kerja kan? Ya? Suami ni dia benda nafkah asas muslimah. Nafkah asas ni maknanya tempat tinggal, ya. Apa lagi? Makan minum. Jadi bila sebut makan minum ni nasi, ya. Tapi chicken chop pun tak masuk, ya. Nasi, apa lagi? Kita kena ingat daripada asas sesuai dengan kemampuan ni. Kita pun kena ada rahmah juga dengan suami kita, ya. Tolak ansur, kasih sayang. Dia pun orang juga. Dia muslimah, dia pun orang juga. Sebab kadang-kadang kita tahu ada masalah suami yang tak tanggungjawab. Itu memang kita bagi adil lah, ya. Tapi ada suami yang dah baik muslimah, solat zakat, kan, ya, bekerja. Tapi ialah manalah gagah lagi dah tua kan, ya. Jadi ada benda yang kadang-kadang Allah bagi melalui kita juga rezeki untuk keluarga kita tu. Sebab Allah sayang kita. Aku boleh nak bagi dulu pada suami kamu, tapi apa bahagia tu? Apa bahagia kita nanti? Kosong. Tapi bila bagi melalui kita, kita dapat mujahadah, dapat hilangkan perasaan sakit hati, ya, dapat macam-macam banyak. Subhanallah, halusnya Allah nak bagi pahala dia. Halus jalan dia. Masuk pintu belakang, pintu depan, pintu hingga pada pahala dia.
Kita tak perasan dia masuk ke tingkap, masuk ke sana, masuk ke sini. Yang kita tahu, sakit hati, sakit hati, sakit hati. Kita pandang satu jalan, apa dia? Suami orang lain tak macam tu, suami saya macam tu. Itu namanya kurang tafakur. Kurang tafakur. Dah tak nak fikir nak lain, tak fikir tu. Itu pun salah fikir lama, 20 tahun itu sama dah tadi. Tak nak fikir lah. Dia cakap macam tu dengan hamba Allah tadi, macam mana? Allah pilih jalan memberkati dengan kembali kepada anak-anak. Apa yang kat tekilan ada dengan umat? Sebab tak nak bagi ni, rugi ni, tak ikhlas kan ni? Lebih baik sekarang dia ikhlas. Senang. Mari kita berfikir jalur yang kedua. Pernah tak kita mohon supaya Allah bersihkan hati kita? Pernah tak kita mohon supaya Allah perbaiki sifat-sifat buruk yang ada pada kita? Semua orang ada sifat tadi yang tak baik, Semua orang ada. Dia kata pernah. Saya kata, Kak, Ustazah, ngaku juga. Nak bersihkan hati, nak buang sifat buruk bukan mudah. Nak buang tabiat buruk bukan mudah. Kecuali dengan rahmat dan pertolongan. Mengaji tinggi macam mana pun kalau Allah tak tolong, hati kita tak bersih. Orang yang buruk kita tidak hilang. Wallahu a'lam. Kalau merujuk kepada ayat Quran, manusia kalau dilapangkan Allah hidup dia, rezeki dia, kesenangan dia, la baghaw fil ardi, nescaya dia akan melampaui batas. Muslimat kalau dapat bonus 5 bulan, ya.